Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Hesti Lokman. So hari ini cikgu akan mengajar topik bersih akaun, tajuk belanjawan tunai. Okey, so kita akan tengok soalan-soalan objektif berkaitan tajuk belanjawan tunai. So soalan dan berserta dengan jawapan lah. Apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan tunai? Okey, so belanjawan tunai kita buat satu anggaran penerimaan dan pembayaran tunai untuk suatu tempoh masa. So jawapan bagi soalan ini adalah C. Okey, mari kita tengok soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah fungsi penyediaan belanjawan tunai? Okey, untuk yang pertama kita tengok mengukur kemampuan tunai perniagaan. Okey, so mengukur adalah kita tengok kemampuan tunai perniagaan, aliran pembayaran dan juga penerimaan. So yang kedua sebagai alat kawalan aliran tunai. Yes, kita menggunakan sebagai satu alat untuk mengukur ataupun kita kawal keluar masuk duit secara tunai. So jadi bagi untuk jawapan ni adalah 1 dan 2. Jaminan bank, pembiayaan bank tu tak semestinya tengok aliran tu, kita buat aliran tu tak semestinya dapat pinjaman, dan juga bukanlah pembandingan prestasi perniagaan semasa dan selepas. Okey. So butiran manakah yang direkod sebagai pembayaran dalam belanjawan tunai? So belanjawan tunai bila kita rekod pembelanjaan adalah dikira perbelanjaan secara tunai. Kita bayar. Contohnya yang ada dekat situ yang betul adalah bayar sewa kedai. Bayar sewa kedai. Okey, so bayar sewa kedai itu adalah merupakan belanja. Jualan tunai pula, jualan tunai itu jualan tunai lah, penerimaan. Okey. Okey, butiran yang manakah diambil kira dalam penyediaan belanjawan tunai yang kita ambil, yang kita gunakan untuk belanjawan tunai? Okey, pinjaman bank. Okey, sekiranya menerima pinjaman bank, betul. Okey, kadar bayaran. So kadar bayaran juga kena masuk bila kita buat pembayaran. Peruntukan hutang ragu dan susut nilai alat petang pejabat tidak termasuk kerana dia bukanlah aliran tunai yang keluar masuk yang sebagai penerimaan atau pembayaran. Okey, so jawapan dia adalah A. Jawapan dia adalah A. Okey, baik. Seterusnya kita tengok soalan 5. So belanjawan tunai berikut diambil daripada sebuah perniagaan milik tunggal yang beroperasi di Marang, Terengganu. Marang, Terengganu. Okey, kita besarkan sikit. Okey, so belanjawan tunai berikut diambil daripada sebuah perniagaan milik tunggal yang beroperasi di Marang, Terengganu. So belanjawan tunai bagi 2 bulan berakhir pada 28 Februari 2018. So dia nak apa? Berapa nilai Q. So macam mana kita nak kira nilai Q? Nilai Q adalah baki HB. Okey, so macam mana kita nak kira? Kita kena mesti kira dulu lebihan atau kurangan. Okey, kita tengok penerimaan. So penerimaan baki BB dia adalah sebanyak 5,000 dan juga kita tolak dululah. So penerimaan sebanyak 10,000 dan juga pembayaran sebanyak 6,500. So 10,000 500 6,500. Okey, so adalah sebanyak 3,500. Okey, so lebihan sebanyak 3,500 ini kita akan tambah dengan 5,000. So menjadikan jumlah dia sebanyak 8,500. Ini adalah untuk belanjawan tunai ataupun untuk mencari baki bagi nilai Q ataupun baki HB. So baki HB. Okey. Anggaran jual. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Okey. Anggaran jualan berikut diambil daripada perniagaan Hambali. Okey. So Januari 1,800, Februari 2,000. So maklumat tambahan 60% jualan adalah secara tunai dan bakinya diterima pada bulan berikutnya. So berapa penerimaan pada bulan Februari? Okey, so dia kata
Dia kata 1,800 bulan Januari. So sebanyak 60% daripada bulan Januari lah. Dan juga pada bulan Februari sebanyak 2,000. Okey. So kita akan kira 40% daripada bulan Februari sebab bulan Januari, sebab nilai yang ada so kita kena kira 1,800 ni dia akan terima 40% baki dia daripada bulan Januari, dan juga 2,000 kita akan kira sebanyak 60% lah pembayaran penerimaan pada bulan tersebut. Okey. Okey, sebanyak 1,200 untuk nilai ni, dan 1,800 kita kira 1,800 sebanyak 720. Okey, so 720 tambah dengan 1,200, so kita dapat 1,920. So dia untuk jawapan dia adalah D. Okey. Baik. Seterusnya, beri tafsiran bagi pernyataan yang berikut. Penerimaan sebenar adalah memuaskan berbanding dengan apa yang telah dibelanjawankan. Penerimaan dalam belanjawan melebihi penerimaan sebenar. Itu salah lah. Penerimaan sebenar melebihi penerimaan dalam belanjawan. Okey. Itu sebab tu dia kata memuaskan. Maksudnya apa yang kita anggarkan dan dengan penerimaan sebenar lebih besar daripada anggaran ataupun dalam belanjawan kita tersebut. Okey. Baik, kita tengok soalan nombor 8 tu. So maklumat berbanding berikut diperolehi dari buku MHN Enterprise. Okey. So kena pasti yang memberikan tafsiran memuaskan bagi MHN Enterprise. Okey, jualan. Okey, so jualan 15,000 dan sebenar 20,000. Okey, so jualan tu adalah memuaskan. Okey, satu betul. Kadar bayaran semakin meningkat, itu tidak betul lah. Tidak memuaskan. Komisen diterima pun semakin menurun, tidak memuaskan. Gaji dan upah semakin menurun daripada yang sebenar, maksudnya lebih kecil yang sebenar daripada belanja, lebih kecil daripada belanjawan yang ditetapkan, belanja sebenar. So maksudnya itu lebih memuaskan lah. So 1 dan 4. Okey, baik. Maklumat berikut diperolehi daripada Amin Enterprise. So Amin ingin menyediakan belanjawan tunai perniagaan untuk tempoh 3 bulan berakhir 30 Jun 2018. So belian dianggarkan berjumlah 20,000 pada bulan April. Belian dianggarkan meningkat 5% setiap bulan pada bulan sebelumnya. So berapakah anggaran pada bulan Jun? Okey. So peningkatan 20 daripada 20,000, so dia ada peningkatan sebanyak 5% untuk bulan Mei. Okey, so kita tengok berapa kenaikan pada bulan Mei. Kita tengok kenaikan yang berlaku pada bulan Mei tu berapa nilai dia. Okey, so kenaikan sebanyak 21,000. 21,000. Okey. Seterusnya kenaikan lagi sebanyak 5% pada bulan Jun. So kita tengok untuk bulan Jun kenaikan pada sebanyak 22,050 adalah kenaikan anggaran belian pada bulan Jun 2018. Okey, itu pengiraan dia. Okey, baik.